Detik Niaga ini dibawakan khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda. Negara mengharapkan momentum yang mencukupi dalam ekonomi domestik untuk merangsang pertumbuhan. Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak berkata, ke arah itu, kerajaan akan menggalakkan sektor swasta untuk menarik lebih ramai pelabur di sektor domestik, termasuk syarikat berkaitan kerajaan. We are hoping that the external economic environment would have improved very considerably, and that there should be enough momentum domestically and internationally for us to ensure that Malaysia will be on a much more positive trajectory in terms of economic growth. Beliau ditemui pada sesi taklimat ekonomi oleh Gubernur Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz pagi tadi. Taklimat tertumpu kepada ekonomi Malaysia dan langkah-langkah yang perlu diambil bagi membolehkan ekonomi negara berdaya saing. Dia berkata kerajaan ketika ini membelanjakan tambahan RM1 bilion sebulan melebihi kebiasaannya berikutan langkah-langkah suntikan modal yang diperkenalkan. Katanya keadaan itu kemungkinan berterusan sehingga pertengahan atau hujung tahun 2010. Dalam pada itu, Datuk Seri Najib berkata perbelanjaan mengurus kemungkinan akan dikurangkan. Dalam bajet 2009, perbelanjaan mengurus dicadangkan sebanyak RM154.2 bilion. There might be a slight reduction in terms of operating expenditure, but it will not affect the efficiency of the government. There are certain what we call latitude in terms of where we can cut back in terms of operating expenditure. 3 prinsip digariskan Timbalan Perdana Menteri bagi membangunkan model ekonomi baru. Prinsip berkenaan, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, mampu memastikan kemakmuran yang berterusan dan saksama disalur kepada rakyat negara ini. Our strategy is to increase productivity at every class of employees, both in the public and the private sectors. We must build our ability and capability in coming up with high-value products, incorporating elements of high technology, innovation, creativity and continuous improvement. And indeed, the entire populations of the Malaysian workforce need to be more creative and more innovative. Beliau berkata demikian dalam ucap tama merasmikan persidangan perkhidmatan awam ke-14 di Ibu Negara pagi tadi. Menurut beliau, prinsip pertama fokus kepada pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh, menekankan pentingnya pembangunan luar bandar dalam sektor pertanian. Prinsip lain, penurunan kuasa ekonomi menyeluruh dengan latihan diberi bagi membolehkan rakyat yang kurang berkemampuan menyertai pekerjaan yang boleh meningkatkan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dari peringkat bawah ke atas, bantuan dana dan keuangan bagi usahawan tempatan. Pembangunan luar bandar menurut Tan Sri Muhyiddin harus dilihat sebagai pembangunan ekonomi berikutan tanah yang luas. Ia tidak harus dilihat hanya untuk membasmi kemiskinan, tetapi usaha untuk menjana kekayaan menerusi pertanian. Dasar mewujudkan peluang pekerjaan juga perlu dilakukan bagi membantu mereka yang menganggur atau kehilangan pekerjaan. Malaysia dijangka boleh kembali dalam radar pelabur asing menerusi langkah liberalisasi selanjutnya serta dalam memanfaatkan kelebihannya. Pengasas dan pengarah urusan Asianomics Limited, Jim Walker berkata, langkah liberalisasi oleh kerajaan baru-baru ini telah membantu meningkatkan proses itu. In particular, it will bring it back onto the map for foreign direct investors. As I said during that answer, the fact is that Malaysia has very good quality labour resources, which is something that I think it's undersold itself on for very many years now. Walker ditemui selepas sesi dialog di persidangan Forbes Global CEO ke-9 siang tadi. Beliau berkata Malaysia perlu meningkatkan penawaran dengan memanfaatkan kelebihannya serta kepakarannya dalam pengilangan berteknologi tinggi dan semikonduktor. Malaysia sebelum ini meliberalisasikan 27 sektor kecil perkhidmatan selain melonggarkan beberapa peraturan pelaburan asing. Tempahan pesawat yang berkurangan memudahkan penerbangan Malaysia untuk menguruskan pertumbuhan syarikat itu.
Pengarah urusan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Tengku Dato' Azmil Zahruddin Raja Abdul Aziz berkata, dari segi tempahan, MAS menempah 35 pesawat Boeing 737-800, manakala syarikat penerbangan Malaysia Berhad menempah 6 pesawat A3800. But having less orders than what we have today gives us the flexibility so that if the downturn persists for a lot longer, we're actually not forced into growth that we don't want by having aircraft being delivered that we don't really want. Beliau ditemui pada Majlis Mementerai Perjanjian Sokongan bagi enjin CFM untuk pesawat B737-800. Tengku Dato' Azmil berkata penghantaran pesawat itu sedikit lewat berikutan masalah yang dihadapi oleh Boeing tahun lalu. Tahun lalu, MAS menempah 35 pesawat Boeing 737-800 dan 20 pesawat tambahan yang penghantarannya akan mula dibuat pada suku keempat 2010. Dalam pada itu, Naib Presiden Jualan GE bagi Asia Pacific Thomas Weigel menganjurkan jualan enjin pesawat bagi tahun ini tidak memberangsangkan berbanding jualan 3 tahun sebelum ini. Katanya penurunan jualan disebabkan krisis kewangan global yang turut menjejaskan industri penerbangan dunia. Our deliveries this year will essentially be flat to the deliveries we had last year. Orders, of course, are significantly off. We had, 3 record years in a row. So it's not surprising with the downturn that the number of engines being ordered this year will be significantly off. And that'll probably extend into 2010. Hujan batu yang melanda 6 kampung di Jerantuk Pahang semalam menggemparkan penduduknya. Kejadian selama 15 minit itu mengakibatkan 40 rumah mengalami kerosakan lalu dibanjiri air. Menurut penduduk, kejadian 7.15 malam semalam pertama kali berlaku di kampung mereka. Antara yang terjejas, Kampung Cebung, Selimbar dan Sungai Sia. Menceritakan detik kejadian, mereka terdengar bunyi atap rumah mereka bising seperti dilempar batu ketika hujan lebat. Batu berbentuk cube ais sebesar penumbuk dikatakan membolosi atap rumah mereka sehingga bocor. Dia bunyi kuat lah. Dia bunyi macam batu jatuh lah. Terus bocor. Dia dalam 15 minit aja terjadi tu, terus berhenti. Saya tengok atap bocor habis. Air masuk habis. Ia disusuli ribut dan angin kencang beberapa minit selepas itu. Banyak pokok tumbang sehingga ada yang menghempap rumah. Lebih malang, penduduk juga terpaksa bergelap kerana bekalan elektrik terputus. Masa hujan tengah turun tu lah. Hujan tengah turun. Masa hujan turun dengan lebat, masa tu batu tengah turun kan. Masa tu lah tak turun, saya pun tak sedar, tak bunyi apa pun. Masa atap bawa apa ke bilik air, tak sedar apa pun. Mana backup kat duduk mana? Duduk kat bilik air. Lepas tu saya telefon jiran ajak tidur dengan dia. Kru kami sempat merakam ketulan berkenaan disimpan penduduk. Bentuk dan rasanya mirip seperti ais batu yang boleh dimakan. Apapun, penduduk bersyukur kerana bencana tidak menyebabkan kemalangan jiwa. Setiap kali anda memerlukan gas memasak, gas Petronas tentu ada selepas ini. Hello, Halim. Boleh hantar gas sekarang? Boleh? Terima kasih. Kau suria menyinari hariku. Kaulah satunya. Ayam goreng ada. Gas Petronas ada, tentu ada. Aktris K. Sujata disahkan bunuh diri, bukan perbuatan jenayah. Bolehkah shampoo anda memulihkan kerosakan seperti Dove? Jika anda boleh lihat bezanya, jenama salon profesional tidak mampu memulihkan kerosakan seperti Dove kerana hanya Dove diperkaya serum berinovasi dengan partikel halus dalam setiap produknya. Dove, pakar penjagaan rambut rosak. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cubalah naik. Semayang, Mi.
Wah, meriahnya raya tahun ni. Mesti banyak berbelanja. Taklah beli ikut keperluan je. Kita kena bijak belanja. Barulah boleh berjimat-jemat. Duit lebih tu bolehlah kita simpan untuk belikan anak-anak. Lah, jemput. Adik, ni makcik bagi duit raya simpan tau. Sama-sama. Terima kasih Kak Roza. Nanti Mama simpan dalam SSPN ya. PTPTN mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua rakyat Malaysia. Menyambutlah dengan PTPTN melalui Simpanan Pendidikan Nasional. Bosan dengan rasa basah? Memperkenalkan kau L'Oreal Active Comfort dengan sistem pemerangkapan pantas baru. Teknologi terbaru dari L'Oreal yang memerangkap cecair dengan pantas. Agar anda rasa kering, selesa dan sentiasa aktif. Kau L'Oreal Active Comfort. Dengan lebih keju, Encik. Kita tak minta lebih keju pun. Macam tak percaya? Memang lebih keju. Sama harga. Itulah pizza sensasi delight di Pizza Hut. Yang lebih keju ni? Tak cas, je. Masih RM7.95 1 sen. M150. Taste the energy drink. Try it. Deko Celcom Blue. Ruang tamu mewah ini mungkin diri anda. Tambah nilai RM20 guna dalam minggu ini dan tonton TV3 untuk kata kunci. Berbaloi-baloi. Aktris K. Sujata membunuh diri dan tidak berlaku perbuatan jenayah. Demikian diputuskan Coroner Muhammad Fauzi Cik Abu. Kata beliau, Sujata mati kerana minum racun rumpai. Sujata meninggal dunia di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang 25 Jun 2007, 6 hari selepas dimasukkan ke hospital setelah didakwa meminum racun rumpai. Sepanjang inkues, 24 saksi memberi keterangan. Antaranya S. Velpari, Ketua Pegawai Eksekutif Maika Holdings, seorang doktor pakar yang bertugas di hospital berkenaan serta 2 adik lelaki Sujata. Sujata pernah bekerja sebagai pembantu pribadi Velpari, anak Presiden MIC Datuk Seri S. Sunnyvale. Inkues berikut pula ditangguhkan sehingga 1 Oktober. Membabitkan kematian Teo Ben Hok berikutan beberapa masalah teknikal. Peguam yang mewakili keluarga mendiang Teo, Gobind Singh Dio misalnya, mempersoalkan cara keluarga dan rakan mendiang dipanggil bagi menjalani ujian pakar psikiatri. Peguam yang mewakili kerajaan Selangor, Malik Imtiaz Sarwar pula mempersoalkan keperluan saksi menjalani ujian itu. Jumaat lalu, pegawai penyiasat menghantar SMS meminta mereka yang berkenaan menjalani ujian pakar psikiatri forensik. Ia bertujuan mengetahui tahap mental mendiang Teo sebelum kematiannya pada 16 Julai lalu. Keputusan penangguhan dibuat Coroner Azmil Muntapa Abbas.